Hai semua, selamat datang ke rancangan Ops Penyiasat Tata Bahasa. Hari ini, kami bertiga akan menyiasat kesalahan ejaan yang sering berlaku dalam bahasa Melayu. Walaupun nampak kecil, kesalahan ejaan boleh mengubah makna dan mencacatkan bahasa kita. Jadi, mari kita betulkan bersama-sama. Ya, betul. Mari kita perbetulkan 7 kesalahan ejaan yang populer di kehidupan seharian kita. Mari kita jadi penyiasat bahasa. Kita mulakan dengan kesalahan ejaan yang pertama. Gambar menunjukkan aksesoris. Saya menjumpai kesalahan ini di kedai. Padahal, ejaan yang betul adalah aksesori. Betul. Kesalahan ini sering berlaku kerana ramai orang mengikuti ejaan bahasa Inggeris, iaitu aksesoris. Tapi, dalam bahasa Melayu, kita harus mengubah bentuknya mengikut sistem ejaan rumi kita. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kata pinjaman bahasa Inggris mestilah disesuaikan dengan fonologi Melayu. Akhiran eris mesti ditukarkan menjadi ori. Sebagai contoh, kategori menjadi kategori. Yang lain pula, aksesori dan aksesori. Maksudnya Arumi, ejaan aksesoris itu salah kerana tidak mengikuti sistem bunyi dan pola ejaan Melayu. Tepat sekali Alia. Jadi, jangan lupa ya, ejaan yang betul ialah aksesori. Kesalahan yang kedua ialah purda. Kebanyakan orang menulis purda tanpa huruf H di ujung. Betul. Jika huruf H digugurkan, sebutan boleh berubah dan makna asal boleh menghilang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab iaitu burda yang bermaksud selendang penutup muka. Huruf H di ujung penting kerana ia merupakan asal daripada perkataan. Dalam sistem ejaan bunyi, kita mesti kekalkan huruf konsonan hujung seperti ini untuk menghormati ejaan asal Arab. Jadi selepas ini, pastikan tulis purda, bukan purda. Baiklah, kesalahan yang seterusnya ialah kapan. Ramai tak tahu, ejaan yang sebenarnya betul ialah kafan. Ia merupakan daripada perkataan bahasa Arab iaitu kafana yang membawa maksud membungkus mayat. Huruf F dikekalkan kerana ia mewakili bunyi asal bahasa sumber. Sebenarnya, kapan ialah daripada sistem ejaan bahasa Indonesia, manakala bahasa Melayu sistem ejaannya ialah kafan. Kalau menulis kapan, itu sudah mengikut bahasa Indonesia. Tetapi, kalau kafan, kita mengikut sistem Dewan Bahasa Pustaka. Seterusnya, kita akan ke kesalahan ejaan yang keempat iaitu kedai untuk disewa. Adakah kamu rasa ini betul? Nampak macam betul, tapi sebenarnya salah. Dari segi ejaan bahasa yang rasmi. Hei, sini. Untuk seperti ini hanya ditulis dalam bahasa baku. Dalam bahasa rasmi bahasa Melayu, untuk mestilah ditulis sepenuhnya. Dewan Bahasa Pustaka menetapkan bahasa rasmi perlu ditulis dengan lengkap tanpa singkatan. Kecuali singkatan yang sudah diiktiraf seperti KJ untuk kampung dan juga DR untuk dokter. Jadi, walaupun kita guna untuk dalam message, bagi konteks rasmi kita harus menggunakan untuk. Baiklah, kesalahan yang seterusnya ialah, nampakkah kamu kesalahan ejaan yang berlaku di situ? Baiklah, mari saya jelaskan. Kebiasaannya, kesalahan ejaan itu berlaku di restoran. Ejaan yang sebenar ialah, perkataan ini diambil daripada bahasa Inggris, iaitu recipe. Apabila diserap ke dalam
bahasa Melayu, sistem ejaan mengekalkan bunyi asal yang lebih hampir, iaitu pi, bukan pe. Mengikut Kamus Dewan edisi kelima, resipi ialah ejaan yang baku. Manakala resipi ialah ejaan tidak baku dan tidak digunakan dalam penulisan rasmi. Pas nih, kalau mau tulis buku masakan, kita mestilah tulis resipi, bukan resepi. Nampak kecil, tapi besar maknanya. Mesti semua orang suka makan mie kan? Tapi, tahukah kamu apa yang ejaan yang betul bagi mie? Ini adalah gambar kesalahan ejaan yang kami dapat di restoran. Kita sering melihat mie goreng dan juga mie kari. Tetapi, ejaan yang betul adalah mie. Perkataan ini berasal daripada bahasa Hokkien, yaitu mie. Dewan Bahasa Pustaka menetapkan ejaan mie untuk menyeragamkan penggunaan dan memudahkan bacaan. Sistem ejaan Rumi tidak memerlukan huruf yang berganda untuk menunjukkan bunyi panjang seperti i. Cukup tulis mi dan mi sudah mudah difahami oleh semua orang. Jadi, kalau mau buka restoran, pastikan papan tanda ditulis dengan mie goreng, bukan mie goreng. Barulah bahasa nampak kemas dan juga betul. Sekarang kita akan ke keasalan ejaan yang terakhir, yaitu sate. Saya bisa suka makan sate. Rasa sate sedap, tapi ejaannya salah. Ejaan yang betul ialah sate. Bentuk ejaan sate dipengaruhi daripada bahasa Inggris. Manakala ejaan sate yang betul dalam bahasa Melayu ialah seperti ini. Dewan Bahasa Pustaka menyerap bentuk sate ke dalam sistem ejaan Melayu kerana ia lebih selaras dengan pola bunyi kita. Jadi, ejaan sate kajang yang betul adalah ini dan ejaan sate kajang yang salah adalah ini. Jadi, mulai hari ini, kalau mau makan sate, ingat, ejaan yang betul ialah sate. Bahasa Melayu akan kekal indah jika kita menulis dengan betul. Betulkan ejaan kita, supaya makna dan nilai bahasa terus terpelihara. Mari kita sama-sama menjadi penyiasat bahasa. Ingat, bahasa tepat, identiti hebat. Cintai bahasa kita, gunakan ejaan yang betul. Terima kasih.